Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk jenis-jenis kontrak. Pengenalan kontrak. Kontrak adalah seperti janji yang dibuat antara satu sama lain. Ia hanya boleh dikuatkuasakan atau diikuti apabila kedua-dua orang melakukan apa yang mereka janjikan. Terdapat beberapa jenis kontrak iaitu kontrak jual beli, sewaan, jaminan, pelaburan atau perkongsian dan pinjaman. Ia memerlukan elemen-elemen tertentu. Elemen yang pertama ialah tawaran atau cadangan, ialah pengisytiharan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk terikat dengan kontrak. Seterusnya, penerimaan ialah respon kepada tawaran dan mewakili pengisytiharan niat untuk menerima tawaran tanpa syarat lanjut. Selanjutnya ialah balasan, ialah pertukaran antara dua pihak. Sebagai contoh, dalam kontrak pembelian pakaian, balasannya ialah wang yang dibayar dan pakaian yang dibeli. Selain itu, niat kedua-dua pihak untuk bertanggungjawab dari segi rang undang-undang. Niat ini bermakna kedua-dua pihak memasuki kontrak dengan pengetahuan penuh bahawa ia mengikat di sisi undang-undang dan mana-mana pihak boleh menyaman di mahkamah untuk menguatkuasakan kontrak tersebut. Akhir sekali, kesahihan iaitu perjanjian ini tidak akan terbatal oleh mana-mana menyalahi undang-undang, termasuk pelanggaran mana-mana undang-undang, pelanggaran kepentingan awam atau moral atau menyebabkan bencana. Elemen ini adalah peraturan asas kontrak. Sekiranya tiada kontrak palsu, kontrak itu tidak akan dianggap sebagai kontrak yang sah dan berkuasa. Definisi kontrak. Kontrak dapat didefinisikan sebagai perjanjian ataupun bai'ah yang turut diikuti oleh syarat-syaratnya yang tertentu. Antara syarat sesebuah perjanjian itu mestilah ianya mendatangkan kemaslahatan maupun kebaikan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, kontrak perlu dilakukan dengan adanya penulisan lengkap maupun secara lisan. Seterusnya, individu yang berhajat untuk melakukan kontrak mestilah arif akan spesifikasinya. Akhir sekali, entiti itu mestilah saling menyetujui terhadap perkara yang hendak dibai'ahkan. Perjanjian ini selalunya dijalankan oleh dua atau lebih pihak yang saling bekerjasama demi mencapai matlamat mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman agar orang-orang beriman sentiasa menyempurnakan segala janji yang telah dijanjikan. Tambahan lagi, segala aktiviti sosial yang dijalankan hendaklah berlandaskan syariat Islam demi mencapai kesejahteraan ekonomi dan masyarakat. Kontrak jual beli. Kontrak jual beli bermaksud pertukaran barang antara dua pihak dan diselesaikan dengan menandatangi kontrak antara penjual dan pembeli. Seterusnya, penjual diwajibkan untuk menyerahkan objek tawaran serta pembelian kepada para pembeli. Memenuhi syarat untuk mendapatkan kos, pembeli diwajibkan untuk mengejar kos dan peluang dengan membeli dan mendapatkan produk. Menurut etimologi, jual beli merujuk kepada pertukaran barangan. Asyirah, al-mubadah dan at-tijarah adalah istilah lain untuk al-bai. Seterusnya, khiyar sangat digalakkan untuk memilih barangan Islam terbaik untuk mengelakkan kekecewaan jual beli mu'atah, menerima pembelian sesuatu antara satu sama lain tanpa menyebut lafaz kontrak kinayah atau syariah. Dalam ekonomi Islam, konsep sewaan dikenali sebagai ijarah. Ijarah merujuk kepada kontrak sewa antara dua belah pihak di mana pemilik aset akan menyewakan aset kepada penyewa untuk jangka masa tertentu dengan bayaran sewa yang disepakati. Konsep ini memastikan keadilan dalam perjanjian sewa dan menghormati hak bagi kedua belah pihak. Ijarah adalah penting untuk memastikan keadilan dan saling menghormati. Konsep ini memungkinkan orang untuk menggunakan aset tanpa harus membelinya secara langsung.
Dalam Islam, jaminan dikenali sebagai kafalah. Kafalah bermaksud jaminan dan tanggungjawab. Tujuan kafalah adalah untuk memastikan pemilik hutang mendapatkan kembali hutangnya. Kafalah juga merujuk kepada sebarang jenis jaminan yang diberikan oleh pemberi kepada pihak ketiga atas tanggungjawab yang sepatutnya dibayar oleh pihak yang dijamin. Untuk pengetahuan anda semua, melalui Al-Quran, kafalah merupakan satu kontrak yang diharuskan oleh syarat. Kafalah terbahagi kepada dua, iaitu kafalah al-mal yang bermaksud memulangkan aset kepada pemiliknya, manakala kafalah an-naf ialah jaminan untuk membawa seseorang itu kepada pihak tertentu seperti mahkamah. Pelbagai definisi pelaburan dalam Islam telah dinyatakan oleh para pakar ekonomi dan para ulama. Sesetengah ulama menggunakan istimar, manakala ulama lain menggunakan istimar atau dengan maksud yang sama, iaitu pertambahan. Al-Imam Malik berpendapat pelaburan merupakan satu kaedah yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mencari keuntungan daripada harta yang ada. Orang Islam wajib melakukan pelaburan yang berlandaskan prinsip-prinsip kewangan Islam yang ditetapkan, seperti melabur di pelaburan patuh syariah di Bursa Malaysia, kerana pelaburan konvensional berpotensi besar terdiri daripada unsur riba, ketidakpastian, perjudian dan alkohol. Perkongsian atau musyarakah adalah salah satu jenis pelaburan Islam. Musyarakah terbahagi kepada dua keadaan, iaitu syirkah amlak yang bermaksud bahawa harta dan pemilikan digabungkan dengan cara tertentu tanpa memerlukan akad syirkah. Ia bermaksud kita boleh berpendapat bahawa harta bersama itu dimiliki secara syar'i mengikut perintah Allah SWT. Yang kedua, syirkah al-uqud ialah jenis syirkah di mana kedua-dua pihak mempunyai kehendak untuk membuat perjanjian dan aturan bersama mengenai satu perniagaan yang boleh menguntungkan pihak yang berkongsi. Konsep pinjaman dan hutang juga memainkan peranan penting. Pinjaman atau qard adalah ketika seseorang itu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mempunyai niat untuk meminjamkannya tanpa meminta imbalan atau bunga. Sedangkan hutang atau dain adalah kewajiban membayar balik pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan. Dalam ekonomi Islam, adalah penting untuk mematuhi perjanjian hutang dengan jujur dan membayar hutang tepat pada waktunya. Prinsip keadilan dan kejujuran sangat ditekankan dalam hubungan ekonomi, termasuk dalam konteks pinjaman dan hutang. Selain itu, konsep bunga dalam pinjaman adalah dilarang. Riba atau bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman dianggap tidak adil dan melanggar prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Sebagai gantinya, Islam mendorong konsep pinjaman yang bersifat qard, iaitu memberikan pinjaman tanpa meminta imbalan atau bunga. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan ekonomi yang adil dan saling menguntungkan antara individu. Dalam Islam, keuntungan dari pinjaman seharusnya berasal dari kebaikan dan keberkahan yang diperoleh dari perbuatan baik, bukan dari bunga yang dikenakan. Di samping itu, keadilan dalam transaksi pinjaman dijaga melalui beberapa prinsip. Pertama, pinjaman dalam Islam didasarkan pada konsep qard, iaitu memberikan pinjaman tanpa meminta imbalan atau bunga. Kedua, kesepakatan pinjaman harus jelas dan saling menguntungkan bagi kedua-dua belah pihak. Tidak ada unsur penipuan atau penindasan dalam transaksi pinjaman. Ketiga, Islam mendorong sikap kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi keuangan, termasuk pinjaman. Semua informasi yang relevan harus disampaikan dengan jujur supaya kedua-dua belah pihak boleh membuat keputusan yang tepat. Pemberian pinjaman yang wajar dan sesuai dengan kemampuan peminjam serta pertimbangan keadilan adalah hal yang dianjurkan dalam Islam. Oleh kerana itu, penting untuk memastikan bahawa pinjaman yang diberikan tidak melebihi kemampuan peminjam dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi mereka. Jika peminjam tidak mengembalikan pinjaman, ada beberapa cara yang dapat diambil bagi mengatasi situasi tersebut. Yang pertama, penting untuk berkomunikasi dengan peminjam secara terbuka dan jujur. Sampaikan kekhawatiran anda mengenai keterlambatan pembayaran dan cari tahu alasan di sebaliknya. Kemudian, bersama-sama mencari jalan penyelesaian yang dapat dipersetujui oleh kedua belah pihak, seperti memanjangkan jangka waktu atau bayaran dalam jumlah yang lebih kecil secara berkala. Jika peminjam tetap tidak mengindahkan kewajibannya, anda dapat mempertimbangkan untuk melibatkan pihak ketiga
yang dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Contohnya seperti mediator atau pengacara. Isu pengangguran di Malaysia. Pengangguran merupakan keadaan di mana seseorang yang memenuhi syarat dan kemampuan untuk bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan tetap atau tidak dapat pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya dan masih aktif mencari pekerjaan. Tahun 2020, kadar pengangguran meningkat kerana pelaksanaan PKP oleh kerajaan. Peningkatan pengangguran memberi kesan buruk terhadap kehidupan rakyat di Malaysia. Wabak COVID-19 mengakibatkan pengurangan peluang pekerjaan dan meningkatkan persaingan dalam kalangan rakyat. Baru-baru ini, pada Mei 2023, kadar pengangguran menurun sebanyak 3.5%. Konklusinya, masyarakat sentiasa melakukan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-harian. Sebagai umat Islam, syariat Islam mestilah dititikberatkan ketika melakukan kegiatan-kegiatan ini demi memacu kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Antara prinsip-prinsip ataupun nilai yang perlu ditegaskan dalam menjalani aktiviti sosial adalah adil, amanah, kerjasama dan bertanggungjawab. Nilai-nilai ini mestilah tersemai dalam diri pihak-pihak yang terlibat. Tambahan lagi, pihak yang lalai dalam memenuhi perjanjian yang telah dibuat haruslah dikenakan tindakan yang sewajarnya agar menjadi pengajaran kepada individu yang mengambil enteng terhadap sesuatu perkara.